Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama. Saya pun malam ni terpanggil rasa nak berceloteh, memberi sedikit tazkirah ringkas. Lama dah PKP ni, di ustaz-ustaz pun ramai yang tak bagi kuliah, cuti. Ceramah-ceramah, tazkirah pun banyak yang kita tangguh. Jadi banyakannya sekarang online. Saya pun ada juga kuliah online saya di radio dan sebagainya. Dah biasa bercakap tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang rasa rindu juga nak bagi tazkirah, lebih kepada nak ingat diri sendiri sebenarnya, bukan nak ceritakan orang lain. Dengan kita mengajar, dengan kita bagi ceramah tazkirah tu, kita mengingatkan diri kita juga sebenarnya. Lebih-lebih lagi yang si pencakap ni lah. Jadi alang-alang nak bagi hati ni ingat balik apa dasar-dasar agama, terutama dalam bulan Ramadan. Elok saya buat live sekali dan tuan-tuan pun boleh dengar sama. Dan saya ambil daripada kitab karya Abdul Rahman Al-Yahya, kitab manusia paling bahagia di bulan Ramadan. Terima kasih Syed Sofi. Kalau nak sembang-sembang pun boleh, boleh komen dan sebagainya. Malam-malam ni kita pun esok mungkin tidak ada tarawih lagi dah. Esok dah hari terakhir Ramadan untuk tahun ni. Lusa kita beridul-fitri, insyaAllah. Baiklah, apabila hari-hari dan malam-malam Ramadan telah berlalu, maka ada manusia yang beruntung dan ada pula yang rugi. Ada yang untung dan ada yang rugi. Kita tak boleh ingat semua orang untung. Dan Ramadan ni dia satu bulan yang datang, yang dia akan berlalu. Jadi keadaan manusia setelah Ramadan berakhir ada tiga macam. Tiga keadaan manusia yang meninggalkan Ramadan, dia jadi apa? Terima kasih Syed Sofi. Pertama, di antara mereka ada yang puasa dan solat malam, yakni tarawih, dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kebaikan padanya. Ini pertama. Orang yang mereka puasa dan solat malam, dan Allah juga melihat, menerima dan melihat amalnya. Saya Sofi pengidap OCD, alhamdulillah. Moga anda sembuh. Maka pahalanya adalah ampunan Allah bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Ma shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dosa yang telah lalu. Maqama Ramadan. Siapa pula yang menghidupkan malam Ramadan, yakni dengan tarawih, Quran dan sebagainya, juga ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Ini Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Yang penting dengan iman dan mengharapkan pahala. Jadi orang-orang ni Allah Ta'ala ampunkan dosa dia yang telah lalu. Ia keluar pada hari raya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya, macam baby baru lahir. Ia keluar dengan lembaran hidup yang baru, hati yang putih cemerlang, dan pakaian yang baru. Sebab itu malam Lailatul Qadar ni malam yang Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk renew balik qada dan kadar takdir kita, rezeki, amal, ajal dan sebagainya. Jadi kalau kita dah, selain daripada di renew takdir baik dan buruk ini, kita juga dah bersih daripada dosa dan tercatat banyaknya pahala seperti budak yang baru lahir. Allah Ta'ala memberikan pakaian cahaya pada wajahnya, hari yang putih cemerlang dan pakaian yang baru. Allah Ta'ala memberikan pakaian cahaya pada wajahnya, tidak diragukan lagi
utama dalam hidupnya ini adalah hari di mana Allah Ta'ala mengampuni anda. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Ka'ab radhiyallahu an, Ya Ka'ab, abshi bi khairi yaumin munzu waladatka ummuka taballahu alaika. Wahai Ka'ab, bergembiralah dengan hari terbaik sejak engkau dilahirkan oleh ibumu, kerana pada hari ini Allah telah menerima taubatmu. Ka'ab ni cerita ni dia kena kuarantin. Ingat bukan PKP je kuarantin. Ka'ab dulu kena kuarantin, tak boleh bercampur dengan orang, orang tak boleh tegur dia. Hatta bagi salam pun ada yang tak jawab. Dipulaukan atas sebab dia tertinggal perjalanan ataupun rombongan pergi perang. Dia bukan saja lari daripada medan perang, dia tertinggal. Sibukkan kerja dan sebagainya, orang dah bertolak, dia tak bertolak lagi. Sibukkan meniaga dan sebagainya, alih-alih dia tinggal rombongan. Jadi Nabi tak berani nak jawab kat dia, dia ni diampunkan ke tak, dia diampunkan ataupun tidak. Maka tunggu Allah Ta'ala turunkan wahyu jawapan. Dekat 2 minggu lebih kurang dia di kuarantin, orang tak boleh tegur dia, dan dia pun rasa bersalah yang amat sangat, tak tahu Tuhan ampunkan ke tak. Lalu bila Tuhan ampunkan dia, itulah hari paling gembira buat dia. Kita ni sebenarnya kalau dia buat salah dengan sesiapa pun, kalau orang tu ampunkan kan kita rasa satu kelapangan. Maknanya macam ada benda yang terbuku ni hilang. Kita ada buat salah, orang kata kita langgar kereta orang, kita tak bagi tahu, kita rasa bersalah je bawa masalah tu, sampailah kita dimaafkan ataupun saja salah dengan orang. Jadi sebenarnya kemaafan adalah satu benda yang melapangkan jiwa. Apatah lagi yang memaafkan tu Allah yang Maha Esa. Lagi kita rasa macam cantik, lapang tu. Tapi betul ke Tuhan dah maafkan? InsyaAllah lah, kalau kita terdiri daripada golongan yang pertama ini golongan orang yang buat amal ibadat, tarawih, puasa, zakat fitrah dan sebagainya, dia yakin tak tinggalkan dosa-dosa besar, insya-Allah dia dapat pengampunan. Dan inilah benda paling bahagia sekali dalam orang yang menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Yang kedua, golongan apa? Di antara mereka ada yang keluar pada hari raya Aidilfitri dalam keadaan telah dimerdekakan dari api neraka. Ini pun bagus jugalah, kerana dia telah bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Padahal ketika memasuki Ramadan dia telah diwajibkan masuk neraka. Akan tetapi ia telah memperolehi pemerdekaan dari neraka selama bulan yang penuh berkah tersebut. Bila dia kiranya sebenarnya kalau taklah sebelum masuk Ramadan, kira dia ni orang yang confirm masuk neraka lah kiranya. Bebanan dosa dan maksiat yang dia bawa tu boleh menjuruskan dia ke neraka. Namun bila masuk ke dalam bulan yang penuh barakah, bulan pengampunan ni, maka dia bersih dan terlepas daripada neraka yang sepatutnya dia masuk sebenarnya. Akan tetapi ia telah memperolehi pemerdekaan dari neraka dalam bulan yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk mereka yang dimerdekakan dari neraka. Yang ketiga, kategori manusia yang ketiga ialah di antara manusia yang keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan bankrupt. Ini yang tak mahu ni, dalam keadaan bankrupt. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, Raghima anfum ri'in adaraka Ramadana falam yaghfar lahu. Alangkah rugi dan celakanya seseorang yang mendapatkan Ramadan akan tetapi tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Dia tempuh Ramadan, tapi Ramadan tu tak ada function kat dia, tak bagi benefit pahala dan tak terampun dosa-dosa yang telah lalu. Terkadang dia memiliki amal yang banyak di dalam bulan Ramadan berupa puasa dan solat malam. Akan tetapi dia tetap berbuat maksiat seperti meninggalkan solat dan terus-menerus melanggar larangan Allah. Ia termasuk ke dalam sabda Nabi SAW,
Maksud banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa pun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang solat malam namun tidak mendapatkan apa pun dari solatnya selain daripada lelah dan penat dan lelah saja. Di hadis ni, hadis sahih, hadis sahih yang mana distatuskan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani, mana ada orang yang bankrupt. Kita nak cerita sekarang ni golongan-golongan manusia yang keluar daripada Ramadan ni, ada yang untung, ada yang terlepas daripada api neraka, namun ada yang bankrupt. Walaupun dia puasa, walaupun dia solat tarawih, namun bankrupt, rugi kerana dia masih lagi tak tinggalkan maksiat-maksiat. Contohnya tak semayang, puasa, tarawih buat, semayang tak buat, pelik juga. Pelik. Tapi kita tengok betul, ada orang yang boleh puasa tapi dia berat betul nak semayang. Tetapi orang yang semayang, solat, insya-Allah dia akan puasa. Anda lihat orang ini memandang yang memandang yang diharamkan, mendengar yang diharamkan dan berjalan ke dalam sesuatu yang diharamkan. Maknanya panca indera dia, pendengaran dia, langkah dan perbuatan dia menjurus kepada perkara yang haram. Dia tak tinggalkan. Dia puasa, tarawih. Yang haram pun jalan sama. Jadi kat sini dia bankrupt. Dia tak dapat manfaat. Tetapi tak perlu ganti puasa lah. Puasanya sah. Dua masalah sini. Jangan pula kata, kalau tak semayang baik aku tak payah puasa, jadi dua-dua tak buat. Kalau dua-dua tak buat, dua lagi teruk. Rukun Islam, kurang-kurangnya kalau dah tak semayang nak puasa, okeylah. Tapi dari sudut hakikat sebenarnya, ibadat dikira dengan solat dulu. Cuma dia tak perlulah ganti qada apabila dia bertaubat nanti. Itulah. Kerana kalau sehari ni ponteng puasa, dosa dah satu hal, nak kena ganti satu hal lagi. Jadi kita galakkan juga. Kok jahat macam mana pun dia tak semayang pun, kalau dia mau puasa, okey. Cuma kita sarankan dia, tolonglah puasa. Kerana puasa ini panchkat utama. Para ulama berkata, jika Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu Wa Taala memperlakukannya di waktu-waktu terbaik dalam perbuatan-perbuatan yang buruk. Hal ini sebagaimana tambahan seksa bagi si hamba. Demikian pula sebaliknya. Dia ada waktu Allah kalau marah kepada seorang dalam bulan-bulan yang baik pun Allah izinkan, seolah-olah bagi dia tak dapat manfaat. Di dalam bulan waktu-waktu yang terbaik, dia buat benda yang tak baik. Ni kesian. Sepatutnya dalam PKP ni manusia sebenarnya terbatas dalam banyak buat dosa. Tak boleh keluar, duit pun tak membazir banyak. Bayangkanlah dulu-dulu mesti ada open buka puasa di hotel, di luar, beli belah dan sebagainya. Dengan kita pun tak tahulah nak uruskan keuangan, merayau sana sini. Dan bila PKP ni ada, banyak tindakan kita dah dikawal secara tak langsung, walaupun kita tak suka. Tapi ada hikmah sebaliknya. Banyak manusia terkawal, terbatas dalam perbuatan. Jadi alhamdulillah lah, maka sebenarnya Ramadan tahun ini dia lebih mudah dari sudut untuk membenteras maksiat, mata, telinga, perbuatan dan sebagainya. Sering kita dapati di tanah haram ada wanita-wanita yang terbuka aurat dan memakai wangi-wangian. Mereka menimbulkan fitnah dan ia pun terfitnah. Mereka keluar menuju ke tanah haram dengan perhiasan terbaiknya dan menampakkan perhiasannya. Saya tidak tahu apakah mereka mendengar hadis ini ataupun tidak. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, hendaklah para wanita keluar tanpa memakai wangian dan perhiasan. Wanita ni kalau dia nak keluar, dia tak boleh menonjol ataupun untuk melihat. Penulis jadi hairan kerana kat tanah haram pun ada yang bergaya-gaya, dengan minyak wangi yang menjolok hidung, dengan pakaian yang nak menarik perhatian, berlenggang sana sini pergi kat tanah haram. Jadi seolah-olah macam tempat baik dah, perbuatan nak buat baik dah, tapi dalam pada baik tu ada benda tak baik ke buat. Ada benda tak kena.
Apakah seorang wanita tidak mendengar hadis yang bermaksud, yang berbunyi keadaan seorang wanita yang paling dekat dengan Rabbnya ialah manakala apabila ia berada di rumahnya. Perempuan ni kalau dia lagi dalam rumah, lagi baik. Lagi dalam bilik, lagi baik. Hatta kalau nak semayang dekat Masjid Nabi sekalipun. Masjid Nabi ni fadilat dia banyak. Kalau kita solat di Masjid Nabi SAW, di Masjidil Haram. Namun ada seorang sahabat wanita bertanya, "Ya Rasulullah, aku suka solat dengan kau." Nabi pun cakap, "Ya, aukamakal, aku pun tahu. Tetapi kau solat di masjid dekat tempat kau lagi aku suka. Dan antara masjid tempat kau dengan rumah kau, lagi aku suka kau solat dalam rumah kau. Dan dalam rumah kau, di ruang bilik kau yang lagi dalam, lagi aku suka." Maka lagi dalam, lagi tersorok wanita tu, lagi Nabi suka. Namun ada hadis Nabi cakap, "Jangan larang hamba wanitaku untuk ke masjid." Ni orang wanita ni tak datang masjid pun dia dapat pahala juga. Sembahyang kat rumah pun dapat, sembahyang Jumaat pun dapat. Cuma janganlah bergaya tak tentu pasal pergi masjid sampai menimbulkan fitnah. Dan apakah ia tidak mendengar hadis Ummu Humaid yang sahih ketika Nabi SAW menyebutkan bahawa solat seorang wanita di rumahnya adalah lebih utama daripada solatnya bermakmum di belakang Nabi SAW. Yang saya sebutkan tadi. Apabila seorang berlaku zuhud, ini tidak terpesona dengan gemerlapan dunia, rajin beribadah, akan tetapi ia meninggalkan keluarganya dengan bebas pergi ke mana sahaja ia mahu, lalu berdagang sambil melakukan yang diharamkan, maka janganlah ia menyangka akan selamat dari seksa Allah SWT. Penulis kata apa? Zuhud ni mana apa? Merendah diri dan tawaduk. Fokus hati dan jiwa ni kerana Allah Ta'ala. Namun kita lupa kita tinggalkan keluarga dalam keadaan yang bebas, tak tahu buat apa. Puasa ke tak, bercampur tak tahu pergi mana hala. Kita baik, keluarga tak baik pun tak jadi juga. Maka jangan ingat kita terlepas daripada siksa. Ni PKP adalah satu kelebihan untuk kita. Saya cakap tadi, menyekat banyak perkara yang boleh menimbulkan dosa. Kita mohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung agar menyampaikan kita pada Ramadan dengan ampunan darinya, serta diselamatkan di dunia dan di akhirat, zahir dan batin. Semoga Allah menuliskan bahagian yang sempurna bagi kita berupa kebaikan pada bulan Ramadan. Jadi itulah saja. Seterusnya ini sehingga habis, penulis ada menulis doa yang mana saya akan baca insya-Allah. Jadi pesanan kita, saya muhasabah balik diri, tengok balik fasa sekolah Ramadan, institusi Ramadan kita tahun ni, adakah dia membuahkan takwa ataupun tak berubah-ubah. Sepatutnya kita semakin hari semakin baik, dan peluang yang ada PKPB ini mendisiplinkan kita sepatutnya lebih fokus, lebih banyak ibadat di rumah yang patut kita boleh buat. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan doanya penulis ini, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengerjakan puasa dan solat malam. Jadikanlah kami orang-orang yang dirahmati, diterima amalnya dan beramal dengan ikhlas. Ya Allah, ketika Engkau membahagikan rahmat, keberkatan dan ampunan bagi para hamba-Mu di bulan Ramadan, maka tetapkanlah kebaikan bagi kami berupa bahagian yang sempurna. Jadikanlah kami sebagai orang yang berpuasa di bulan Ramadan serta mendapat pahala yang sempurna dan agung. Pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain daripada Engkau. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Kami mohon kepadamu agar tidak menghalangi rahmat-Mu kepada kami dengan sebab dosa-dosa, keburukan dan kelalaian kami. Ya Allah, kasihanilah kami yang lemah ini. Sempurnakanlah kekurangan amalan kami, tutupilah aurat dan aib-aib kami. Berikanlah rasa aman dari apa-apa yang kami takutkan. Besarkanlah pahala dan balasan-Mu kepada kami.
kerana sesungguhnya Engkau Maha Dermawan, di mana kedermawananmu tidak ada henti-hentinya. Kurnia serta kebaikanmu pun tidak ada putus-putusnya. Wahai Rabb kami berprasangka baik kepadamu dalam hal kurnia dan kedermawananmu. Ya Allah, bukakanlah bagi kami keluasan kurnia rahmat dan nikmatmu, kerana tidak ada yang memiliki semua itu selain daripada Engkau. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan setiap nama yang Kau miliki, agar memberikan rezeki kepada kami di bulan yang mulia berupa perkataan yang tepat, amal yang soleh dan hati yang baik. Risalah ini telah selesai milik Allah dari awal hingga akhir, lahir, zahir dan batin, dengan pujian yang banyak, baik yang penuh berkah dan penuh berkah sebagaimana yang dicintai dan diredainya. Selawat serta salam semoga sentiasa dilimpahkan kepada manusia yang terbaik dalam solat, puasa dan tarawihnya. Semoga selawat serta salam terlimpah pula kepada keluarga beliau dan para sahabatnya dengan salam yang banyak. Di sekadar itu dulu. Selamat, moga kita diterima amal ibadat kita, dan selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua. Saya hari ini santai saja. Ingatlah balik doa yang kita sebutkan tadi daripada penulis kitab ini, Abdul Rahman Al-Yahya. Jadi sekadar tu dulu. Selamat Hari Raya. Saya mohon maaf zahir dan batin. Ada rezeki kita bersua lagi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.